Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera and welcome back to my Sembang and Chill podcast today. We are here today with Afnan Hafiz. So Afnan, introduce yourself a bit. Hey guys, nama saya Afnan. Muhammad Afnan Hafiz. Saya berumur 22 tahun tahun ni dan saya berasal dari Seri Kembangan Selangor. Alright Afnan, this is my friend here. Dia ada YouTube channel Afnan Hafiz and also Project AFZ. So you guys can subscribe. What video? Yeah guys, go! Afnan. Yes. Dekat Afnan Hafiz mostly Minecraft Hello? video semua kan. Betul. Sorry dia ada sedikit problem. So dekat project AFZ pula kau cover banyak lagu right? Kau Yep, cover lagu anime, betul? betul. Saya cover Yeah, lagu anime mostly. Kalau yeah, nak because lagu K-pop juga. I have collab with him, so I know about that channel. Yeah. So, seperti yang korang tahu juga, dia berkaitan juga dengan project AFZ tu, which is anime. And now we're gonna talk about today's topic, which is anime. Okay. Anime yang kita nak bincangkan sekarang ni, benda pertama sekali is beginner's guide to watch anime. So, Afnan, kau ada apa-apa tak guide sedikit-sedikit how to watch anime? Kalau orang rasa macam nak tengok anime, apa benda yang best anime ni? So, have you have that guide for the beginner? Well, I do actually have it. But benda ni subjektif. Jadi, saya akan ceritakan mula-mula dari pengalaman saya mula-mula dululah tengok anime. Oh, Okay? mula-mula bila tu? Hmm, Sebenarnya saya tengok anime dari TV. TV tu macam biasalah Doraemon, Crayon Oh, Shinchan. Dan kita paling sama lah penting, kita. paling penting Dragon Ball Z. Wow, Masa tu we dia have the same. ha, mula-mula saya tengok dekat Cartoon Network, lepas tu pindah pergi NTV7 sebab Astro tak ada masa tu. Okay, yang tu masa zaman-zaman yang biasa, zaman-zaman macam semua orang akan lalui tau. Tak semualah tapi ramai orang akan ada pernah tengok at least Doraemon satu episod ataupun dua episod. Tapi apa yang saya Yeah. mula nak ceritakan selepas itu. So Oh, masa tahun 2016, masa tu saya baru nak SPM, tahun saya oh, SPM. alright. Akhir tahun tu macam dah lega sikit lah, adalah apa macam penat study kan. Jadi Hmm. adalah member saya seorang ni, nama dia Azraf, dia dari Sabah. Wow, Dia dari jauh eh. dekat Sabah. Yep, kita orang Jauh, dulu jauh. ni Yeah. gamer friend lah. Oh. So dia daripada jauh tu dia encourage kau lah. Wow. Kita orang selalu dulu-dulu zaman dulu Skype je, tak ada pakai Discord. Kita Okay. orang selalu Skype. Kita orang macam dia pun bawa bawa aku lah pergi tengok anime. Hmm. Mula-mula dia bawa aku pergi tengok Sword Art Online. Oh, Itu so itu anime pertama yang aku tengok bila aku start jadi otaku. oh, okay. So you start with SAO, so art Sword Art online. Online. Sebab Alright. sebab kan dia nak ada kaitan antara anime tu dengan aku sendiri. Aku dengan Azraf, kita orang gamers tau. Jadi kita orang macam Okay. faham lah. Faham game I tu see. apa, di sebalik sistem tu apa, Yeah. administrator, game master semua tu kan. Jadi macam Wow. Azraf pun dia bawa lah. Alfnan, jom lah tengok satu anime ni. Aku macam, anime? Honestly, masa tu aku tak layan gila anime. Macam, anime apa benda ni? Oh, Honestly. you are one of the pernah yang Tak macam tak apa benda against, anime ni? tak against, tapi rasa Tapi macam, kau mempersoalkan jugalah dulu. kenapa orang tengok benda Ah, macam ni kan? ah, Setelah okay. beberapa episod, barulah aku sedar macam, wow, power ni benda ni. Kalau So the betul-betul first tengok kan, anime is okay. betul-betul hayati, dia punya music dia, dia punya scenery, animation flow dia semua memang mantap lah. Mantap gila. Hmm. Yes, betul betul betul. Sebab Tapi, aku pun pernah okay, tengok sila. soal online. Aku pernah tengok soal online. Tapi kau tengok masa tahun 2016 eh? Yep, 2016. Yeah.
Okay, so kalau aku pula SPM aku 2015, tapi aku lebih awal sikit tahun dipengaruhi untuk tengok soal online ni tahun 2013. Ah, Yes, tapi cerita tu 2012 tak silap. masa awal release lah. Masa awal release tak silap 2012. So kawan aku ada tunjuk satu dekat phone diorang kat phone diorang. So online, diorang macam ada ship tau, ship. Kalau Aha, kalau kau sekarang faham lah ship tu apa kan. faham? So ship dan juga karakter yang diorang minat. Hmm. Kalau waifu, kalau orang anime ni panggil kan, waifu. Kalau dulu diorang ada cakap waifu, diorang suka waifu ni, diorang suka waifu ni. Macam kalau soal online aku cakap je lah, Suna ke Lifa ke kan. Diorang akan Yes. cakap waifu ni, waifu aku ni, waifu aku. Macam tu lah. So aku macam curious lah, apa benda cerita ni. So aku pun tengok juga dalam 2013 kot kawan aku. So aku macam wow, dia mau buka minda agak lah cerita soal online ni. Aku tak terfikir pun ada orang akan buat cerita ni. Kau tu anime pertama kau ke? Yang Oh, mula-mula actually terjebak dalam jadi otaku ni? actually no. Actually no. Soal online bukanlah anime pertama. Cuma untuk menjadi otaku tu not soal online. Ada satu lagi anime. Soal online ni tak membuatkan aku jadi otaku. Sebabnya aku hanya tengok biasa-biasa je. Tapi Ah. kalau yang menjadikan otaku dan membuatkan aku macam berubah jugalah diri aku ni. Macam nak try berdikari. Jangan jangan kecam dan jangan kritik aku. To Love Ru. Astaghfirullahalazim. Eh, Maybe Okay. maybe kau akan kecam lah. Tapi kenapa aku cakap To Love Ru tu? Sebab dia independent. Dia try untuk jadi independent lah. Dia Wow. try duduk sendiri kan. Dia duduk dengan adik dia. Ini sangatlah bukan beginner's guide. Tapi tak apa. Saya Yes. sangat respect tak awak punya opinion. Tapi kita nak bercakap pasal Bidang Guide sebenarnya kan. Tapi secara kasar dia pasal anime lah kan. Pasal anime. Yep. Cuma nak tanya macam mana nak start dengan beginner. Of Ah. course lah kita akan tengok Doraemon, Nobita pula, Shinchan semua tu kan. Tapi kalau aku dah advance, so aku macam tak tahu nak tunjuk macam mana nak bagi tahu beginner ni cara nak tengok anime macam tu. So Okay. aku nak ajak kau lah bincang macam mana nak bawa anime ni berbuka minda orang. Kalau dia nak tengok anime tu mesti dia nak tengok depan ni. Dia macam ni tau. Sebenarnya kita kalau nak start tengok anime kan, kita kena bagi yang family friendly dulu. Okay. Dan tak Hmm. berapa ganas dari segi macam tak ada darah-darah semua tu. Yes. Ataupun tak berapa macam advance sangat. Mula-mula bagi Yes. saya lah kalau nak tengok yang anime dari beginners, cuba try tengok, cuba try cuba try Hmm. test Cuba Okay. tengok anime seperti, contohnya macam My Hero Academia. Yang Hmm. tu anime tu bagus, dia bagi inspirasi lah. Tengok apa ni, first season tu memang terasa Okay. lah. Lepas tu Okay lah. kalau dia ikut minat juga. Kalau macam orang tu tak minat action, tak boleh juga. Ada orang Betul. tengok anime mungkin sebab dia punya plot twist dia lain macam. Bagi saya Itu kan, aku. bagi aku lah. Okay. um, Kalau nak kata macam anime apa yang aku suka tengok, selalunya macam anime yang ada unsur misteri. Dia Hmm. misteri, plot dia bagus, dia punya jalan cerita, character development dia semua nice. Alright. Anime ada 3 Uh, jenis. okay. Actually 2. Okay. Actually Anime dua. Tadi tiga. Tadi anime ni dua lah. anime yang family friendly dan Then. anime kiranya macam anime yang kau boleh tengok masa kau tengah makan, anime yang kau boleh tengok masa tengah-tengah borak dengan member, macam tak payah fokus pun tak apalah. Hmm. Anime ni pun kau boleh tengok dekat TV ke apa. Satu lagi Yes. jenis anime, kau kena tengok seorang-seorang tau. Kau kena fahami dia punya jalan cerita dia, kau kena hadam betul-betul, kau kena Hmm. hayati dia punya storyline dia. Baru kau boleh dapat apa intipati daripada anime tu. I see. Beberapa contoh macam dah bagi tadi, My Hero Academia. Dia memang Ini yang bagus lah. family ke ataupun yang okay.
nak kata family friendly boleh lah, tapi adalah beberapa hehe. Okay, Okay. next. Untuk yang Uh, untuk kalau siapa-siapa yang kalau kawan rapat dengan saya lah, saya akan bagi okay. anime yang misteri. Selalunya mungkin anime ni orang tak pernah dengar, tapi Uh, saya akan bagi anime seperti Gothic, Hyoka, Jap apa? Gothic ni actually tau. Eja. Oh, Gosick, Gosick. Okay. Gothic. Lepas tu Hyoka, Okay. dan yang paling ketiga ni top seasonal anime season lepas tak silap. Ni Okay. Talentless Nana, Mono no Nana. Oh, Talentless Lana. Uh-uh. Okay. I Tiga-tiga know. ni kan, dia misteri dan nak kata bosan takkan bosan. For Memang best for lah. for for not beginner, dia tak bosan lah kan? For not beginner. Ni semua family friendly. Kau boleh tengok kat TV, jangan risau. Talentless Lana pun. Ah, Okay. Dia Talentless ni Nana. yang berfikir ni dia tak boleh. Talentless Nana selalunya kena tengok sendiri lah sebab dia banyak gore. Ada, tak adalah gore macam kes pembunuhan semua tu. A little bit. Macam, gitulah. Kalau nak layan anime yang Oh, top 1, hey guys. hello. Kalau nak layan anime yang top 1 lah, kalau ikut rating, pernah dengar Okay. tak Full Metal Alchemist? Yes. Siapa yang tak tahu Fullmetal Alchemist ni, maksudnya dia tak tengok TV3 dulu. Okay, honestly kan, aku tengah layan tau sekarang ni. Aku dah Wow. halfway. Sebab aku macam buat research kan, macam, jangan judge. No. I want to ask you, the Fullmetal Alchemist yang first or yang the Brotherhood lah? Brotherhood. Ada sekarang tengah tengok Brotherhood lah. Bukan. Macam ni. Aku ada Okay. kawan dekat Discord. Dia Alright. mula-mula recommend kat aku, okay tengoklah ni Full Metal Alchemist. Aku macam tengok yang first ke yang second? Dia kata boleh tengok yang second. Sebab yang Full Metal Alchemist yang first, dia tak ikut manga. Dia ada ending alternate Yes. sendiri. So I know. so kalau nak tengok, kena tengok yang Brotherhood punya. Okay, Brotherhood dia ikut lah. Cumanya kalau Fullmetal Alchemist tak silap aku, dia macam walaupun ending dia tak ikut manga, cuma dia pun tak bosan. Gitu. Tapi kalau nak Yes. ending yang nice, sebab kata kawan aku tak tahu ending macam mana. Tapi dengan cerita dia kata ending paling nice pernah dia tengok. So aku dekat episode 20 something lah. Oh, 20 lebih lah. because dulu TV3 dia tak tapis tau. Tak tapis cerita-cerita anime ni. Kebanyakannya lah. Oh yeah. Sebabnya aku tahu Fullmetal Alchemist ni from TV3 lah. Sebab TV3 dia keluar masa hari, tak silap aku hari Sabtu ke? Hari Sabtu tak silap aku. Cuti sekolah pun ada. Macam hari Sabtu pun ada. Yup. So yang kalau kita tengok Apollo, tu bukan selalu kat Naruto je. Kat cerita lain ada. So anime Fullmetal Alchemist tu pun aku layan masa tengok TV3. Cumanya aku macam TV3 ni dia faham lah, macam kalau kat TV dia tak banyak episod yang baru, tiba-tiba episod ni. Lompat-lompat. So kau tak tahu ni, kau pun tak tahu ni episod berapa. Macam Naruto gak, tiba-tiba Apollo gitu. Yeah. So aku tahu Fullmetal Alchemist ni daripada TV3 lah. So kalau untuk viewer-viewer kat luar sana tu, kalau nak start berjinak-jinak dengan anime, saya akan bagi beberapa list anime yang boleh ditonton lah, macam untuk awal-awal. Okay, kalau list tu ada berapa banyak anime tu? Banyak jugalah sebenarnya. Okay, boleh bagi dulu. Dan kalau bagi sinopsis sikit je. Kita nak spoil, kita bagi sikit je. Oh, boleh? Okay. Boleh. Tak, sikit je. Bagi tahu karakter tu apa, dah sedar. Macam tu. Oh, tapi kalau karakter tu susah sikit lah sebab ni anime yang dah lama tengok ni. Macam aku ada buat satu notepad lah, bukan notepad lah, macam satu list. Kalau dah habis tengok, tulis lah finish. Ataupun kalau belum habis tengok, episod mana sebab tu. Okay. Macam main so anime list lah, boleh. cuma aku punya buat aku punya list sendiri. Okay. So siapa kat luar sana yang minat romance, okay. Yang macam apa, alah kan selalu kan tengok Korea drama semua kata kan. Ya, kalau Korea drama,
Anime pun ada juga dia punya version romance dia lah. Okay. Yes. So mula-mula saya bagi 中二病でも恋がしたい. Apa English Okay. dia? Oh no. Chunubyo. Singkatan. Bagi yang singkatan. 中二病. Tu je. Chunubyo. Chat. CHUUNIBYO. Siapa Awak okay ke? siapa siapa yang Oh. siapa yang nak ejaan tu? Hi Mike. Okay lah. Hello. Hai. Hai. Siapa yang nak ejaan tu, bolehlah replay balik video, bolehlah replay balik podcast ni. So boleh eja sikit-sikit kau eja balik. CHUNIBYO. Okay. Sebenarnya you Tu tak ada ejaan dua dia. lah. CHUUNIBYO. 中二病. Okay. So nanti siapa yang nak email tu bolehlah tengok kat mana. Kau kena betulkan mic kau tu. Tapi tak apa. Mike dah tutup. Okay, Sorry. 中二病ni sinopsis Sinopsis ada sinopsis sikit je. Cunibio ni sebenarnya dia penyakit yang kita semua pernah ada dulu tau. Macam kau pernah nak jadi Spiderman, kau pernah nak jadi Superman ke macam tu lah. Itulah penyakit Cunibio. Okay. Selalunya berlaku masa kita sekolah rendah lah. Kita nak jadi ni, kita nak jadi tu. Okay, ada seorang perempuan ni, dia Cunibio. Okay. Even kat sekolah menengah. Koko. Dia Koko student sekolah menengah lah. High school student. Dia Cunibio. Dan dia ada Cunibio sebab ada tragedi berlaku dekat dalam life dia. Lepas tu ada seorang lelaki ni. Jap. Yep. Awak ni janganlah cerita detail sangat. Berlaku tragedi semua tu. Just bagi tahu je. Sikit-sikit. So dia ada Cunibio. Lepas tu ada seorang lelaki ni datang dalam hidup dia. Gitulah. And the rest is history. Yeah. Kalau nak tahu apa yang terjadi kat lelaki dengan perempuan ni, kena tengok. Yep. Alright, tak next. Tak ada apa-apa pun. Dia macam lah. Next anime. Okay. Untuk peminat-peminat action, saya boleh bagi, tadi pun macam satu dah bagi, My Hero Academia. Satu lagi, yang ni selalunya orang boleh jumpa lah. Shingeki no Kyojin. Attack on Titan. Wait. This is action. Yep, this is action. For disclaimer okay, nak bagi tahu dulu, Attack on Titan is not for budak-budak. Yep. And it's for the one who are macam nak cakap open minded lah. Mature satu lagi dia macam boleh berfikir. Sebab anime ni dia kena berfikir dulu. Dia kena berfikir juga kalau nak tengok. Kalau tak nanti kau akan blur. Banyak benda kau blur. Macam tu lah. Betul. Yeah. Nak bagi tahu sinopsis ke tak? Sinopsis bagilah sikit. Okay, ada satu dunia ni. Satu dunia Satu tempat lah. Satu tempat. Diorang ni ada satu tempat ni, macam satu negara, boleh kata negara lah. Yes. Diorang ni ada 3 layer of wall. Aku tak ingat nama wall tu apa, tapi Maria, Julia benda tah. Okay. Dekat paling hujung wall, Titan tau. Itulah sebab nama Attack on Titan. Titan dekat luar sana hidup, tinggal. Dan diorang akan diorang ni ganas. Okay? Ganas. So tu je lah. So bila Titan masuk dalam ni, you know what happened. So dia pasal Titan lah. Ramai dah tahu dah sebenarnya. Cuma kalau rasa macam nak merasai cerita yang action dia lebih sikit. Cuma action dia macam agak nak cakap gore, dia tak gore. Tapi ganas. Kalau ganas pun ni boleh dikategori ganas jugalah. So tak sesuai untuk tengok budak-budak. Tapi sesuai untuk orang yang boleh berfikir. Itu je. Okay. Untuk peminat-peminat drama yang sedih, saya pun ada sediakan juga beberapa anime yang sangat sedih tau. Okay. Nak kata ada berapa banyak sedih? Berapa banyak anime yang sedih? Banyak juga Tapi tengoklah berapa banyak boleh cover lah.
Okay, Ataupun cakap nak je. nak aku bagi tahu terus je. Bagi tahu je first ni. Bagi tahu dulu. Okay. Ini anime paling sedih dalam history anime tau. Nama History ni anime or history kau? history anime. Okay. Semua orang boleh agree dengan aku kecuali siapa yang tak pernah Okay. tengok. Okay. Okay. Nama anime ni Clannad. Okay. CLANNAD. Yes. So Dia ada tapi 2 season? Clannad ni ada banyak kan? Dia ada 2 Aku season? tengok berapa season. Dia ada 2 season. 2 season saja. Season 1 Clannad ah Clannad. Season 2 Clannad okay. After Story. Oh, I see. Aku macam banyak pula Clannad tu sebenarnya. Aku rupanya 2 je 2 je. Okay. Clannad ni sedih lah. Memang recommended lah. Tengok lah. Dia berkisahkan keluarga tak silap aku kan. Dia banyak menjiwa. Dia sedih sebab dia bermain sentimen keluarga kan. Sentimen Boleh. keluarga, sentimen cinta. Yes. Yep. Okay, Next so that's the first. anime sedih. Shigatsu wa Kimi no Uso. Your Lie Apa? in April. Itu nama English. Nama English kau search kat Netflix tak silap aku ada. Netflix ada. Kalau siapa nak tengok Netflix ada lah. Netflix by Kayo. Netflix. Netflix ada. So siapa nak tengok secara legal tengok kat Netflix. Yep. Dekat Netflix tulis je you lie in April. Your Lie in April. Your Lie in April. Okay. Cerita ni nak bagi sinopsis sikit ke? Bagi sikit. Bagilah. Bagi lah. Aku okay. Yalah kau yang cakap. Ada 2 orang musician and then diorang buat performance and then something happen. No, that's not synopsis. That's not synopsis. Okay. The synopsis dia macam ni. Seorang mamat nak cakap tragedi dia tu. Perlu ke? Tak, itu spoiler. Itu spoiler Okay. Yep. Dah tercakap tragedi. So orang akan tahulah kan. So seorang mamat dia macam depressed tak silap aku kan. Yes. Sebab benda tu dia depressed tapi dia jumpa dengan perempuan ni. Dia bertumbuh dan dia untuk naikkan dia nak belajar balik bukan belajar. Dia main balik instrumen tu. Ke nak cakap kat instrumen tu? Piano lah senang. Okay, sure. Cakap lah piano. So lepas tu apa yang buatkan dia sedih? Kena tengok lah. Betul. Yes. So the next sedih Anohana. Wow. Anohana. You have a lot of sad anime right there. I do. Yes, Anohana ni dia as it keeps going baru kau akan nampak sedih dia. Yep. Betul. Paling sedih episod last lah. Yes, of course. Episod last dia paling sedih. Anohana ni dia kena sabar sikit lah sebab kau mungkin tak faham, mungkin viewers semua tak faham, tapi lama-lama bila tengok tu kenapa ni kan? Dia ni betul ke ni macam ni? Lepas tu mulalah berfikir. Dia kisah pasal berapa orang sahabat aku lupa dah. 6 ke 5 gitulah. 5 sahabat lah. Lebih kurang macam tu dan kisah dia berkait dengan 5 sahabat ni. Itu je. So kalau nak tahu apa yang berkait tu dan apa yang berlaku, tengoklah Anohana. ANO jarak HANA. Betul? ANO-HANA. Nak jarak boleh, tak jarak pun boleh. Ikutlah mana-mana. Boleh je dua-dua. Tak tahu Netflix ada ke tak. Tak tahu kat Netflix ada ke tak. So aku tak sure. So boleh check. Yep. Okay, so ada lagi anime sedih? Ada. Okay, boleh. Bagi je. Apa ni Plastic Memories. Yang ni nak kata sedih, tak sedih sangat sebenarnya. Cuma kalau sebab masa tu hati aku masih batu, so aku tak rasa sangat. Bila tengok balik kan, aku fikir kenapa aku tak rasa sedih masa tu. Wait. Dia sedih bukan dekat apa, dia macam nak dekat-dekat last kan, baru sedih kan. Dia lambat sangat. Tu macam tak rasa apa. Yes. Tapi boleh lah. Sebab dia sedih tu dekat episod-episod belakang. So yeah. Plastic Memories pasal apa? Pasal ada robot ni, dia bantu manusia lah, bantu buat semua benda. Lepas tu aku rasa sampai situ juga. Kalau tak nanti spoiler. Pasal robot, lepas tu dia ada jumpa mamat. Betul? Dia jumpa mamat dan begitu bermulalah kisah mereka di situ. Okay, ada lagi ya? Satu lagi lah, last.
Last Yup. Lepas tu kita go ke anime yang family friendly. Alright. Last ni Violet Evergarden. Violet Evergarden Yup. Jap, aku nak ingat balik Violet Evergarden lah. Violet Evergarden yang mana satu? Yang ada seorang perempuan ni 14 tahun, dia dibesarkan dekat army, jadi dia terpaksa berperang untuk pertahankan dia punya negara. And then Hmm. bila dah, alamak ni spoiler lah. Tak bagi tahu yang macam sikit-sikit je, tak payah spoiler sangat. Okay. Dia berperang. So dia berperang, lepas tu dia ada apa macam ada orang selalu jaga dia lah. Orang tu selalu jaga dia. Jadi dia perempuan ni dia tak faham tau. Dia tak faham apa itu macam cinta apa, love tu apa. Dia tak faham. So dia So dia macam nak belajar lah benda tu. Tu je lah. So lepas perang Tapi dah habis, dia mula kerja dengan syarikat typing tak silap. Dia yang sedih dan dia mula sebab dia jangan spoiler. dia menimba So ilmu lah daripada syarikat uh, tu je. alright. Okay. So that's it lah for today. Untuk sedih. Yup. Okay, so we are going to family friendly punya anime lah. So apa yang family friendly? Okay, first kita ada Nichijou. Nichijou, yes. This is one is for those yang ni family, dia tak ada apa kan, dia macam tak ada pun carut, tak silap aku. Ke ada? Tak ada. Tak ada Tak kan? ada Dia darah, macam tak ada carut, tak ada action lebih. because it is school, Dia right? komedi. Yes, dia komedi dan dia kat school, right? Yup, school. Yes. Dia komedi dia memang akan buat kau tak boleh fikir macam what? Kenapa ya? Lepas tu kau mula gelak sorang-sorang. Yes, dia macam kalau nak tengokkan family jangan risau lah. Boleh. Boleh. Yep. Okay. Dia tak payah sinopsis sebab dia bukannya anime yang dia setiap episod akan ada benda berlaku lah kan. Tu maksudnya. Yes, dia bukan macam cerita ni dia akan ada kesinambungan daripada episod lepas. Tapi Nichijou ni dia macam cerita Shinchan lah, boleh kita cakap macam tu kan. Sebab dia punya art style dia pun lain sikit. Dia tak sama macam anime lain. Dia memang art style yang cute. Unik. Unique and cute lah. Okay, bagi next. aku macam matang lah art style dia, tapi dia boleh jadikan komedi. Dia bukan boleh jadikan lah, memang pun komedi lah tu. Ya, memang komedi. Cuma dia art style tu selalunya orang tak buat jadi komedi, orang buat jadi macam cerita anime yang biasa-biasa. Tapi dia buat jadi macam komedi lah. Mostly komedi. So memang recommended untuk tengok. So the next family friendly, kita ada Hataraku Saibo. Ini untuk siapa-siapa yang minat bio lah, biology. Hataraku Cells at Work. Cells at Work. Ini memang untuk macam tengah makan ke apa. Tengok lah ni. Kau boleh belajar. Sambil-sambil tu boleh belajar. Ingat anime tak boleh belajar ke? Sambil tengok anime tak boleh belajar. Boleh. Ni kita belajar pasal organ dalaman, apa benda dia buat, semua hantar sel, semua tu. Dia betul-betul bagi tahu tau apa function sel ni, function sel tu. Dia visually tunjuk apa dia punya kerja dia orang. Dia visualkan sebagai kerja macam orang. Yes, betul. Sangat ilmiah. So dia macam setiap episod akan bagi tahu organ ni, sel ni semua kan. Yep. Yes, dia tak nak spoiler teruk sangat, tapi dia macam nak cakap spoiler pun tak spoiler bila cakap macam tu. So dia setiap episod akan ada ilmu dia, ilmu yang berbeza. Okay, so next family friendly anime, My Roommate is a Cat. My Roommate is a Cat tu memang nama itu nama title anime tu. Kalau nama Jepun panjang sikit lah. Tapi bahasa Inggeris lah senang. Kalau ada singkatan Jepun pun ada. Rasanya tak ada. Tak ada My Roommate is a Cat Dia pasal apa? Dia pasal ada seorang ni, dia baru, ni bukan spoiler lah, tapi sebab first episode pun dah tunjuk. Ada lelaki ni, dia mak ayah dia accident. Lepas tu dia tinggal seorang-seorang. Bila dia tinggal seorang-seorang tu, dia pergi melawat kubur mak ayah dia. Dia jumpa ada kucing tu.
Sebab Okay. dalam tradition Japanese, diorang akan macam offer food lah dekat orang yang dah meninggal kan. Lepas tu ada kucing tu Yes. pergi makan food tu. Lepas tu orang Then, ni, laki ni pergi bawa balik kucing tu balik rumah dia. Mulalah kisah hmm. dari situ. Setiap Ah. episod, dia akan tunjukkan separuh. Okay, macam satu episod anime akan ada 24 minit. Separuh Hmm. daripada 24 tu, berapa? 12. 12 minit. Ah. Pertama tu, perspektif manusia, perspektif lelaki tu. Separuh Oh. lagi akan jadi perspektif kucing tu. Bukan kucing tu Hmm. boleh bercakap, tak. Kucing tu macam tengah cakap dalam hati. I Macam perspektif see. kucing tu. Okay. Hmm. Oh, dia macam POV manusia dengan POV kucing ah. Kan macam kita kan jumpa kucing kan. Lepas tu kita macam nak garu-garu dia semua tu kan. Lepas tu macam Hmm. kucing tu macam buat muka tak kisah kan. Padahal dalam hati dia mesti macam, apa hal ni tiba-tiba sentuh aku je. Macam tu lah. I see. Yes. So dia macam komedi lah. Ni komedi eh. Komedi. Okay. So kita dah banyak cover lah. Okay, sekarang ni ada lagi anime family friendly yang kau nak bagi Apa ke? Jap. Satu lagi. Kalau family friendly, aku banyak je sebenarnya. Oh, kalau kau nak bagi boleh tak? Tapi aku tengah cari Alah. satu lagi. Tapi kalau aku punya macam biasa lah. Kalau korang nak family friendly, betul-betul family friendly, dan bagi aku for beginner untuk belajar Jepun, ni memang sesuai lah anime dia. Even my sensei dulu pun recommend tengok cerita ni. Cerita apa tu? Cerita Tonari no Totoro. Yes, siapa yang tahu Tonari no Totoro, memang diorang akan faham lah kenapa cerita ni best dan kenapa cerita ni, kalau nak belajar Jepun memang recommended lah. Sebab dia menggunakan bahasa Jepun yang agak simple. Dia tak gunakan yang complicated punya. So orang akan senang faham lah. Itu apa, movie kan? Yes, movie. So dia bukan series, dia movie. Tapi movie dia tak berapa lama, tak silap aku. Just berapa, sejam je rasanya, sejam lebih. Tak ingat berapa lama lah. Tapi Tonari no Totoro is recommended for siapa yang nak tengok movie and nak enjoy the movie. Sebab movie ni kalau nak belajar Jepun memang dia tak susah lah Jepun dia. Memang senang nak faham lah. So kalau family friendly yang lain pula, Aku ada satu. Okay, kau bagi yang last kau. Last ni nama dia Sakamoto desu ga. Wow, Sakamoto Wow. Sakamoto. I want to be like him but I cannot. Stay cool guys, stay cool. Yes. Sakamoto desu ka ni, dia berkisahkan tentang seorang remaja nama dia Sakamoto. Dia ni selalu cool kan? Betul tak? Semua benda dia buat bapak cool. Tak ada semua yang cacat tau. Semua benda cool. Yes. Bayangkan kalau kau jatuh kerusi kan, kau mesti rasa macam malunya aku kan. Dia tak. Dia jatuh kerusi pun akan ada cara untuk jadi cool tau. Yes. Dia kalau tak ada meja, dia akan ada cara untuk dia belajar dan duduk dan menampakkan diri dia cool. Dia coolest lah. Lagu apa dia pun coolest. Yes. So sila check Project FZ. Saya pernah cover lagu itu. So kalau family dia kau, tu je lah tak ada banyak lagi tapi rasanya itu je lah. Tu je lah sebab banyak sangat nak recommend kat orang kan. So better tengok yang tu dulu. Dan family friendly dah cover. Apa lagi tadi? Sedih dah cover. Romance dah cover. Action ada ke tadi? Rasa macam sikit je. Shingeki no Kyojin je awak bagi. Awak bagi. Nak tambah ke biar? Kau nak tambah berapa banyak action tu? 2 kot. Boleh. Actually aku nak bagi bukan action. Dia science fiction. Science fiction. Okay, science fiction apa tu? Okay. First science fiction yang saya akan recommend ni, nama dia Steins Gate. Okay, Steins Gate. Okay. Steins Gate ni family friendly juga sebenarnya, tak apa-apa pun. Yes. Tak jadi. Cuma dia family friendly ke tak kan? Dia mula family friendly tapi sebenarnya bila fikir balik tak. Sebenarnya ada juga macam
gaduh-gaduh, bunuh sikit, Ah, kinda. tapi dia macam kena bermuka minda kita juga untuk tengok kan. Dia Tak betul? sangatlah mind blown bila Mind tengok blown. 2 season ni kan, dia ada 2 season je. Hmm. Kalau awak complete 2 season ni, memang complete lah, memang power lah anime ni. Tak boleh buat bincang lah, memang Hmm. dia punya, kau tahu mind blown? Yang tu. Ya. Tahu. Ha. Okay, tu Steins Gate. Okay, Yep. satu lagi, yang lain yang kau nak bagi? Satu lagi, yang ni nak kata science fiction, sebenarnya boleh lah. Nama anime Hmm. tu ni, Toaru Kagaku no Railgun. Torogaku. Oh, science fiction lebih kurang lah. Dia macam nak cakap science fiction. I don't know it's Betul science betul fiction science or fiction. not. Sebenarnya science fiction. Tapi bila dah masuk index, dia akan jadi magical. Magical lah. Dia sebenarnya Fantasy more kan. to fantasy lah. Dia tak more to apa tu science fiction kan. Dia more to fantasy semua. Tapi sebenarnya bila fikir balik tak ah. Dia ada dua tau. Dia ada dua anime yang lain yang berbeza, tapi dalam universe yang sama. Dia orang hidup dalam universe yang sama. Yes. Satu ni Toaru Kagaku no Railgun. Satu lagi Toaru Majutsu no Index. Yes. Beza dia itulah. Kalau Toaru Kagaku no Railgun, dia banyak pada science fiction. Dia ada guna terms science dalam anime ni. Tapi kalau yang Index tu, yang tu pakai magic lah. Tapi diorang dua hidup dalam dunia universe yang sama. Yes, I know. Railgun, tapi watak utama Railgun dengan Index lain kan? Lain. Yes. I ship both. So, right now kita dah cover science fiction. So, aku nak recommend sedikit anime aku. Tapi nak kata bukan untuk beginner lah. Tapi kalau untuk enjoyable, untuk action, kalau anda peminat anime, kalau bukan peminat anime, aku tak tahu dia akan enjoy ke tak. Sebab cerita ni direct and I think akan wujud satu season je. Anime ni baru lagi, iaitu Akudama Drive. Akudama Drive. Apa? Akudama Drive. Tahu tak Akudama Drive? Tak. Yang baru. Tak tahu Tak so lain. dia action. Sorry. Dia anime, dia action. Dia mengisahkan tentang Akudama ni penjenayah lah. Penjenayah yang terbesar dekat satu kawasan ni. Aku tak ingat nama negeri dia tu. Wow. Dia penjenayah terbesar lah. Akudama ni gelaran lah untuk penjenayah terbesar ni. Dia ada berapa? 1, 2, tak ingat berapa. Ada 7 tak silap. So 7 ni penjenayah terbesar. Dia polis, dikehendaki polis. Dan dia berlaku masa dekat future tak silap aku. Timeline dia future. Yes. Nak cakap science fiction pun kinda science fiction, but it's sebab dia banyak gadget, dia macam canggih lah. Zaman tu canggih-canggih kan. Yep. Dia bukan Akudama Drive lah. Dia ada buat mission semua. So siapa nak tengok cerita ni, dia macam best lah. To me it's different than other anime. So to me it's quite good. Recommended lah. It's actually recommended. But actually it's very good. Akudama Drive tu even my friend said, dia menunggu episod seterusnya. Sekarang dah habis lah. Dia tak ongoing dah complete. Tapi masa ongoing tu dia tunggu episod akan datang macam apa yang berlaku. Macam tu. Because it's directly. Because kena tengok lah. Tidak ada spoiler. Yep. Gitu. Dipersilakan tengok. Aku nak tengok tapi aku rasa macam dengar macam wow, okay, cool. Okay, dia best gak. Dia best. Serious best. Aku ada satu lagi anime. Tapi ni dia kategori science. What is that? Fiction. Science fiction. Okay, what is that? Dr. Stone. Dr. Stone. Science fiction ke? Yep. Science fiction. Yalah, macam mana kau boleh hidup 3,000 tahun selepas kena pancaran air ni cahaya. Benda tu jelas-jelas lah. Tapi dia cuba nak jadi science, tapi selitkan science fiction. I don't know about that because I don't watch Dr. Stone. Jadi Dr. Stone memang power lah. Dia macam bayangkan
sekarang ni contoh kau macam genius kan. Kau macam dah tahu semua Hmm. ilmu kau. Ilmu yang Hmm. beribu-ribu orang dulu pernah kumpul dan kau dah belajar semua benda. And then Hmm. tiba-tiba ada cahaya ni dia kena pancarkan kat satu dunia, semua orang di batu. 3,000 Hmm. lepas tu engkau berjaya apa macam unpetrified dia punya term dia. Daripada batu tu kau Dia pecah. Lepas tu kau hidup macam hidup balik lah. Lepas tu semua macam humanity semua hilang lah. Ada. Manusia ada. Dah jadi batu. So macam bangunan semua hmm. dah habis. Jadi hutan semua. Bayangkan kau kena restart balik humanity dari kosong. Kan kau Itulah. kau adalah seorang yang genius lah. Bayangkan kau ada kau lah seorang genius masa tu. Itulah. Hmm. Nama dia Senku. Orang Nanti yang genius tu nanti dalam tu lah. aku macam nak tengok kau lah nanti. Tengok lah. Sebab banyak sangat nak layan lah. So tak berapa tak berapa nak terlayan pula anime. Hmm. So kalau aku recommended action tadi aku drama Drive. Tapi action lain aku not sure nak bagi yang mana. So aku tak bagi. Sebab Bagi je. terlalu banyak. Tak sure nak bagi yang mana sebab aku pun tak ingat tajuk dia. Tapi kalau aku siapa yang layan Sword Art Online, before layan Sword Art Online tu dia ada satu anime yang aku rasa art style dia dan penceritaan dia semua sangat nice. Apa tu? Guilty Crown. So everything that makes me Yes. fall. That one aku layan lepas aku layan Sword Art Online. Sepatutnya kawan aku cakap kalau kau layan Sword Art Online, kau layan Guilty Crown. So aku pun layan Guilty Crown dan aku rasa macam wow. Serius lah. Dia tahun 2011 tak silap. Tapi art style dia macam not 2011 punya art style. Wow. Kau kan? Ke kau tak tahu? Aku tahu anime tu tapi tak pernah tengok. So dia punya art style tu macam bukan 2011 tau. Kalau kau tengok betul-betul, dia bukan 2011 punya art style. Macam kalau kau tengok art style adalah satu cerita nanti aku nak recommend kak. Art style dia sama macam Guilty Crown. Dia setanding lawa dia. Masa 2015 dia anime. Anime apa tu? Dia punya art style anime 2015. Oh, macam era-era Macam 2015 lah. Tapi sebenarnya tapi 2011. dia 2011, yes. So that is action for me lah. For me action, dia macam ada banyak konflik. Banyak apa, dia macam last-last pun ada sedikit sedih lah. Kat pertengahan pun ada sedih. Guilty Crown ni. So dia macam gabung-gabungan action, romance, sedih semua ada lah. Okay. Okay, so romance. Romance aku nak selit sikit. Tapi yang ni aku rasa macam for Bagi yang beginner lah. Macam aku bagi ni, Cuni Beyond tadi kan. kalau beginner susah sikit aku nak bagi romance. Tapi kalau bagi romance aku ada yang apa lah nama dia aku lupa. Alah, romance susah agak romance ni sebab romance kebanyakannya yang berfikir sikit. Kalau bukan apa tu yang main game tu aku lupa nama dia. Main game? Dia main game nak kena ada Cupid tu. Tak tahu. Yang pakai kacamata tu. Aku lupa nama dia. Banyaknya berkacamata. Dia main game pakai kacamata dan dia kena selesaikan quest sebab Cupid tu suruh selesaikan quest. Itu bukan manga ke? Bukan manga, anime. Aku lupa tapi Mamat ni kaki romance game. Aku pun tak tahu lah. Aku lupa nama dia tapi tak apalah. Aku nak recommend tu tapi aku lupa nama dia. Lupa nama anime tu. Kalau lagi satu ni ni kira romance ke yang alamak lupa juga nama dia. Yang dia kena buat game tu. Dia pakai kacamata juga. Dia buat game. Dia buat game tapi aku ingat nama dia. Tomoya. Aku lupa nama anime tu. Tomoya tu ni tu nama main karakter clan tu. Ya. Bukan. Alah, kau tak tengok kot. Dia kena buat game. Aku lupalah. Apa nama dia? Tapi tak apalah. Kita abaikan itu. Ni
susah aku nak jumpa yang romance. Serius. Ya. Sebab aku pun layan yang up level sikit. Tahu apa? Apa? Ni aku layan masa tahun 2000 bila keluar? Dia 2013 saya tak keluar. Lepas tu aku layan masa 2014 lah, setahun lepas tu. Tu pun kawan aku recommended. Nama anime tu Yugari tak ingat nama panjang ah. Come on, Kai. Come on. Sorry bro. Yuragi ke Yugari ya? Yuragi. Yuragi. Aku Kau tak tengah search ingat. ke? Aku tak ingat apa nama dia. Ya, terpaksa search. Okay lah, sambil-sambil tu aku akan introduce sikit lah. Okay. Kalau romance Introduce tu. Aku ada romance satu lagi ni. Nama Hmm. dia Nisekoi. Oh, Nisekoi. Okay. Dia family friendly kan? Ke tak? No. Nope. Dia middle lah. Middle Not lah. family friendly. Not family friendly. Dia bukan untuk matang tak? Yep. Sebab dia komedi. Dia untuk matang. Dia bukan dia untuk Dia orang cakap untuk matang. Dia nak cakap untuk matang, taklah matang sangat pun boleh layan. Dia bodoh-bodoh sikit ah. Oops, sorry. Aku terguna perkataan. Tak apa. So dia macam enjoyable eh. Dia macam apa satu istilah ni nama dia harem tau. Ada seorang lelaki, ramai orang perempuan suka kat dia. So tu lah, wish best of luck lah siapa yang dapat lelaki tu. Jalan cerita setiap seorang tu, gitulah. Yes. Tapi last kali aku sendiri dah spoiler. tahu. Aku sendiri dah tahu tapi aku tak nak baca. Dia punya siapa yang dapat, tapi itulah tu. Kalau nak tengok macam for fun apa, tengoklah, nice juga untuk romance. Aku dah tahu dah nama anime aku dah sebut tu tadi. Baru ingat. Okay, nama anime tu Oregairu, nama singkat dia. Oregairu, let's go. Oregairu. Romance dia tak typical romance yang orang lain tengok. Nama penuhnya Yahari Ore no Shishun Love Comedy Session of Comedy bla 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 bla. Panjang sangat. Tapi kalau bahasa Inggeris dia My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Yes. Tapi nama singkatannya senang lah, Oregairu. Senang. Anime ni kena berfikir back lah. Kena berfikir. Dia banyak apa kata-kata tersirat. Yes. Aku tapi banyak pening. Dia membuatkan aku pelik. Dia orang sekolah menengah tapi berfikiran matang. Yes. Dia orang sekolah menengah tapi berfikiran matang. Macam tak boleh brain ke Tapi ending dia untuk season yang last. Honestly aku tak tengok lagi dah season last, but okay. Aku dah tahu dah banyak gila spoiler. So you have no that spoiler. So yeah, the what I ship is becoming true. Yes. Aku dah lagi romance. Ni OG lah, lama punya anime lama. Wow, what is that? Toradora. Wow, so legend. Serious. Toradora, yes. But not so legend, but still a legend. Korang selalu apa ingat macam anime ni apa cute semua kan. Hell no, dalam anime ni that ain't happening. But then tapi makin lama makin progress dalam cerita tu. Makin macam deep pula meaning dia. Kenapa dia perangai macam tu, lepas tu kenapa dia mental tak stable. And then happy ending. Tada. Kalau tapi nak cakap pasal ending dia tu, kena tengok lah. Kalau nak bercakap pasal romance action, ni aku rasa macam best gak. Ada. Charlotte. Yes. Okay, boleh. Cerita. Boleh cerita. Charlotte ni dia berkisah tentang seorang mamat ni. Kuasa dia kalau spoil. Hello. Awak okay ke? Hello. Okay. Kalau spoiler, dia kuasa dia tu sangat nak kata macam nak cakap kuasa dia lain lah. Tapi kalau tak spoiler, dia kuasa dekat beginning dia tu dia boleh tukar badan. Tak, dia macam ni.
Dunia tu. Sabar. Dekat dia, Suam Ahmad ni, dia ada kuasa. Kuasa dia boleh tukar badan. Tak nak spoiler ni bukan opsi spoiler Dia boleh bertukar badan. So dia bila dia bertukar badan ni, dia di-scout oleh satu presiden. Dia presiden ke dia clubnya? Dia club je. Oh dia club je tapi sekolah untuk budak berkuasa kan. Tak ingat sangat lah. Tak tu aku tak ingat sangat tapi tak silap aku budak yang ada kuasa lah. So kat sekolah tu dia berkuasa. So dia dah scout ni, lepas tu dia terpaksa berpindah ke sekolah tu. Dah kena tengok dari awal sampai habis baru tahulah cerita dia. Dia macam ada sedikit nak cakap gore, dia bukan gore sangat tapi Tak. Dia banyak kepada action lah. banyak bukan action tapi dia ada darah agak lah sikit-sikit. Yeah. Dia ada sedikit scene sedih sikit ada. Betul. Tapi mostly banyak komedi lah. Lepas tu yang bila kau mention yang Toradora betul tak? Toradora. Toradora tu jenis yang couple yang tak Dia macam tak sweet kan. Ni pun lebih kurang lah aku rasa. Charlotte tu Dia tak ada apa sangat, dia macam dia bukannya yang jenis yang sweet. Betul. Dia jenis gangster kot perempuan tu. Yes. Tapi tu lah, dia orang punya last episode tu memang touching lah. Yes, touching lah. So, for family friendly baru nak sebut kan, family friendly dah nak dekat sejam dah. Family friendly aku, mesti aku cakap tadi, first Torani no Totoro kan. So, kebanyakannya syarikat studio yang sama. Apa nama studio dia? Lupa. Studio Ghibli. Ghibli Studio Ghibli, tak kisah. Kebanyakannya memang daripada situ family friendly. Boleh aku recommend Spirited Away. Ni akak aku memang selalu ulang cerita ni. Hall's Movie Catcher pun akak aku ulang. Nice. Yang cerita peperang tu apa nama dia? Itu sedih. Itu aku recommend, memang sedih. Yang Firefly tu ke? Yes, Firefly. Apa nama penuhnya aku lupa. Firefly. Tak pernah tengok. Battle of Firefly ke? Aku tak ingat. Battle of Firefly lebih kurang macam tu lah. Tapi cerita tu sangat sedih lah. Sebabnya dia konflik peperangan. Tu masa World War II lah weh. Yalah, konflik peperangan lah. Betul lah. Ya. Dia adaptation. Tapi cara dia penyampaian tu sedih lah. Walaupun ni anime, tapi sedih tu sampai. Jangan anggap cerita anime ni tak sedih. Cerita anime pun boleh buat sedih. Cerita takkan tengok K-drama pun sedih. Anime tak sedih kan? Anime pun boleh sedih lah. Yes. So, kau membuatkan kau jadi otaku. Yeah. Kau start 2016 lah. Betul, 2016. Okay, so I'm a bit early than you lah. Memang lah. A bit early lah. Sebab aku memang start not layan, but aku start tengok anime dah lama lah masa sekolah rendah lagi. Tak. Aku layan juga dulu macam Digimon, Pokemon. Tapi tu on off lah. Macam tengok tengah episod lah. I'm like that. Like Inazuma 11 semua tu kan. So aku pun macam on off jugalah masa kecil-kecil sebab kita bukannya tahu benda-benda macam tu. Tapi start yang betul-betul aku jadi macam anime kan. Minat anime 2013 lah start. Tak silap aku 2013. Sebab aku layan soal online. Okay, soal online aku dah layan je, tengok je. Dia tak membuatkan jadi minat. Tapi membuat aku betul-betul berminat tu Love Ru tu lah. Jangan. Memang nampak macam kelakar kan. Tapi aku minat kat watak lelaki tu. Memang cerita dia lah sikit kan. Aku tak tahu, tak pernah tengok anime tu, tapi tak pernah tengok tapi ada orang pernah bagi tahu lah, macam aku pernah nampak macam sikit daripada macam kat YouTube. Dia punya short scene semua tu kan. Something is wrong and it is not in America. Tu scene yang apa tu? Yang tu lah scene dia. Wow. Tapi membuatkan aku rasa minat dekat dia ialah sebab dia independent tau. Dia boleh masak, dia basuh baju sendiri,
Dia Macam Toradora punya lelaki tu je. dia lah, tapi dia macam shy boy lah. Macam dia bukannya jenis yang kasar-kasar, dia jenis macam malu-malu. Good looking yang malu-malu. Lepas tu dia boleh berdikari semua kan. Lepas tu Yep. tiba-tiba datang perempuan. Lepas tu macam mana dia boleh membuatkan aku time tu kan. Time tu masih sekolah menengah. Time tu aku rasa macam time tu 2015 tak silap aku. Betul lah aku tengok 2015. Time tu lepas bukan. 2015. 2016 aku start tengok sebab dah habis SPM. Wow, Habis habis SPM. SPM awal. Wow. 2016 habis SPM. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tengok anime. Lepas tu aku start dengan To Love Ru. Aku pun tak tahu kenapa To Love Ru. Sedangkan memang aku sebelum ni memang layan anime kak. Tapi membuatkan aku jadi otaku betul. To Love Ru sebab watak utama tu dia harem. 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 Dia Macam harem. disekut Sebabnya lah dia tadi. je. Tapi lelaki ni tak tahu macam mana dia boleh attract kebaikan dia ni, dia boleh attract rasa suka perempuan tu suka kat dia tanpa dia tahu pun. So aku macam wow, macam mana nak jadi macam dia lah. Macam tu lah. Acah-acah kan, acah-acah. Padahal kita kena tahu dia good looking. Ya, itu fakta yang benar. So To Love Ru membuatkan aku layan anime dan aku layan banyak lah aku layan. Kawan aku suruh layan ni. Oh aku catch up. Okay, aku tengok. Then sampai aku pernah tengok 3 anime dalam masa 3 hari. Wow. Macam 3 anime, tak okay. satu season full. 12 episod. Yes. So satu, Then wow. Bau lah. itu pun 3 anime dalam 3 hari itu pun biasa-biasa bagi aku masa tu. Macam nak kena catch up gak anime lain. Tapi aku pergi layan anime tu sampai habis kan. Sekejap. 3 anime full dalam 3 hari. Tahu tak anime apa? Apa? To Love Ru tu lah. 3 dalam 3 hari? Yes. Bukan 3 episod 3 hari? Bukan. Oh man. Kan dia banyak season kan? Betul. Kan dia banyak season kan? So aku nak try 3 anime lah? Bukan. Kalau semua season lah senang cerita. Semua season dia aku layan dalam masa 3 hari je. Damn. Masa tu lah, masa tu. Masa dia tu. macam masa ada banyak masa kan. banyak masa kan. So layan je lah. Gitu. So 3 anime tadi. Jap. Bila aku cakap tu aku lupa lah anime apa tadi aku nak sebut. Alah. Ada satu anime tu tapi tak apalah. Aku dah lupa. So nampaknya dah nak sejam lebih dah kita bercakap. Betul lah. Tapi yalah, tu je lah beberapa anime aku dan pengalaman aku jadi a bit of weep because I watched that anime too much. That time I watched anime too much. Aku mungkin macam nak kata whip tak ada whip sangat. Macam setakat beli apa keychain yang tu rasanya normal kan? Normal je. Tak adalah sampai nak beli apa jacket yang ada I have aku baru saja beli bukan baru lah, dia macam terbaru punya baju. Aku beli Shoto punya jacket. Bukan jacket, apa? Jacket lah kan? Hoodie. Jacket lah. Hoodie. Macam nak habiskan duit tu tak adalah, aku tak ada beli banyak sangat benda. So kau tak the ultimate whip lah, kau macam normal whip lah, macam whip. Apa Nandroid yang figurine semua tu, yang tu aku rasa macam bazir, so aku tak beli lah. Kalau ada duit maybe kau beli lah. Not really. Okay, so itu anggapan je. Tapi apa tadi? Aku dah ingat. Tapi anime ni aku rasa macam susah sikit untuk orang hadam. Betul. Okay, bukan. Ada satu anime ni orang susah nak hadam sebab art style dia. Okay, apa? Okay. Tapi art style dia sama macam Nisekoi. Kau agak-agak cerita apa? Aku tak tahu. Tak tahu
Dia art style macam Nisekoi, tapi Nisekoi ni orang boleh faham. Tapi dia ni Yes. macam complicated sikit untuk faham. Bukan Ha. complicated sebab jalan cerita, tapi complicated sebab art style dia. Art Beritahu style lah. anime tu. So cerita dia kalau tak tengok tajuk dia Monogatari. Monogatari lah weh. Monogatari dia banyak Mana dia banyak mana ada sama macam Nisekoi. Lain lah uh, daripada Nisekoi. pengarah sama. Nah, Yes, pengarah sama. Tu tak sebab pengarah sama lah tapi dia punya author manga mana sama. memang author manga lain, tapi art style kalau kau perasan, art style Nisekoi dengan Monogatari ada sama. Nak tahu kenapa? Kenapa? Nisekoi dia macam ada satu scene tu dia pandang tiba-tiba ada tulisan. Oh, betul. Yes, tahu. Monogatari banyak Monogatari macam gila. banyak gila. Sebab tu pengarah dia nak art style macam tu. Manga Ah. memang kau baca manga macam biasa je, tapi bila dia jadi anime, art style tu tertakluk kepada pengarah dia. Tapi Monogatari aku tak minat lah. So Monogatari sebab banyak sangat. So dia punya art style macam Nisekoi tapi lebih complicated. Itu je. Nisekoi dia Literally macam boleh faham sebab Nisekoi dia macam bercakap-cakap semua. Kau tengok Monogatari dengan Nisekoi, kau akan nampak art style tu mana yang sama. Tak tahu aku rasa Sebab macam aku susah nak tengok Monogatari lah. Tak kena. Tak, tengok sikit je lah. Kalau kau tengok sikit, aku tengok sikit pun aku dah tahu lah. Weh, art style sama lah. Sebabnya Nisekoi, kalau kau perasan, tak ramai pun orang. Dia tak ramai karakter kan. Betul. Sama juga macam Monogatari, dia tak ramai karakter dekat kawasan sekeliling dia. Macam tu lah. Sebab dia art style lebih kurang. Nice. Yes. So sekarang kita dah 1 jam gak berborak kan. Kita borak macam borak biasa je kan. Walaupun betul. podcast. Tapi tak apa. At least korang adalah dapat anime mana, macam mana nak tengok anime. Kalau nak tengok anime secara legal, mostly dekat Netflix, ada dekat YouTube pun ada kan. YouTube ada. YouTube ada Mus Asia. Tengoklah. Mus Asia tu legal lah, tu legal. Bukannya Pirate. Pirate tapi dia upload balik, bukan. Sebab Mus tu dia ada License. tanda right. Ada license, ada tanda right kan. Betul. Ada right untuk ni distribute. Tapi not all anime lah. Dia ada certain anime dia yang dapat license tu. Betul. Yes. Kalau nak cari lagi ke tempat lain, Crunchyroll boleh. Crunchyroll. Tapi menggunakan bayar. duit lah. Bayar. Macam Netflix apa lah. lagi? Apa lagi yang berbayar? Rasanya tu je yang popular. Crunchyroll dia yang popular. Dulu aku hampir subscribe tau. Sebab dulu murah. Sekarang mahal. Oh ya. Tapi dulu tu murah. Tak semua anime ada dekat Malaysia. Jadi kenalah. Tengok sikit. So bukan nak ajar, tapi kalau dah macam nak layan tu tak ada tempat. You know where to look. You know where to look. But if I want to recommend, support animator, tengok kat Netflix. Go. Yes, tengok kat Netflix. So untuk support kita janganlah pirate Tapi kalau macam susah juga nak jumpa sebab ni dia tak ada dekat Netflix, dia tak ada dekat Crunchyroll, mahal sangat. And kat Mus Asia tu pun tak ada. So aku boleh recommend tengok lah. Search lah kat Telegram sikit-sikit ke kan. Kalau macam even though aku ni memang benda tu salah, tapi kalau tak ada, kalau macam anime tu tak ada kat platform mana-mana, try lah tengok kat situ. Tu je. Tu last option. Jangan pergi ke situ. Bukan recommend Tu last option je Tu last option untuk korang je. Kalau nak kata anime watcher kat sana tak buat, menipu lah. Ramai je buat. Cuma tu lah benda ni normalize sangat. Sampai aku pun kesian kat animator tau. Yes, kesian kak. Because kalau kita tengok Attack on Titan yang baru ni, animation dia sangat-sangat nice. Yes. So janganlah kita gunakan illegal. Kalau ada duit, pergilah. Yes. For high school weep. I don't know what to say. Tu lah. Tengoklah Mus Asia punya anime kalau tu pun. Yes, Mus Asia. Tapi Mus Asia no Attack on Titan lah. Yep. Tengok je lah mana yang free tu.
Ha. So, gang, podcast. So, Ah, kita dah cover kita dah cover anime list untuk beginners rasanya. yes, beginners, not all beginners, tapi you can say that you can watch this Mula. anime. Hmm. Yes, you can watch this anime. For beginners, you can watch yang kita dah listkan tadi. Okay, so dah kita macam dah kesutukan masa, so kita tak boleh nak cakap lama lagi. So Afnan, thank you very much for joining my podcast today. My pleasure. For joining my podcast today kan? Today. No problem, no problem. Ada masa So boleh panggil lagi. Haha. so any last words kau nak cakap sebelum kita tamatkan podcast? Don't judge a book by its cover. Itu saja. Don't judge a book by its cover So maksudnya apa? Maksudnya janganlah kita judge. Kalau secara general ni orang faham lah. Don't judge a book by its cover ni. Jangan judge orang tengah melihat rupa dia kan? Tapi kita sekarang ni dalam konteks anime. Jadi Yes. So janganlah pandang anime ni macam something yang benda yang dipandang rendah kan. yes, saya boleh bagi contoh Saya bagi contoh. Aku bagi contoh. Okay. Jangan pandang anime ni macam dia sebuah kartun sahaja. Kartun untuk budak. No. Because if you watch K-drama, you can feel the sedih juga sebab dia berlakon dengan baik. Anime ni like so. But I don't know why. Yes. It's a controversial. Aku nak bagi statement kontroversi ni. Kalau aku tengok K-drama dan anime, aku lebih sedih dengan anime lah. Orang mungkin tak nampak yang anime ni macam benda yang patut disedihkan. Mesti orang kata macam alah lukisan bergerak je apa barang kan. Sebenarnya orang tak pandang lukisan tu. Orang pandang plot dia. Orang pandang character development dia. Dia sebenarnya benda sama je macam apa yang drama kat luar sana tu. Benda yang sama. Cuma dia dilukis dengan tangan. Yes, tapi I don't know why the feeling itself is much better. Kalau nak kata anime ni tak logik, mungkin betul. Sebab dia bukan mungkin betul. Dia tak logik. Betul lah sebab dia kartun. Tapi the feeling, the story itself membuatkan dia sedih. Itulah macam aku cakap awal tadi, anime ni ada kategori dia tau. Yang jenis yang orang kata pandang kartun semua ni, mungkin yang diorang tengok Doraemon ke, Chibi Maruchan ke, Crayon Shinchan ke. Yes, betul, itu memang untuk kanak-kanak. Saya tak boleh nafikan itu betul-betul memang untuk kanak-kanak. Nak berbetulkan sikit, dia untuk family. Untuk semua, umum. Untuk semua. Tapi lagi fokus pada ni lah. Kanak-kanak. Yes. Semua boleh tengok. Tapi yang anime yang up sikit. Yang tu lah di mana ianya bukan untuk kanak-kanak sudah. So tu je lah. Bila nak buat statement tu janganlah pandang berat sebelah. Itulah. Sebab aku pun kadang-kadang tengok kat Korea, lepas tu aku tengok kat anime. So benda boleh bawa bincang. Buat apa nak gaduh kan? Masalahnya kan, in the first place, bukan kita orang pun yang start, dia orang yang start dulu. Tapi dia tak adalah teruk sangat. Cumanya K-drama dengan anime, dia macam dua konteks yang berbeza. Cumanya maybe cerita plot tu, kalau dua-dua K-drama dengan anime buat, sama-sama boleh sedih, sama-sama boleh kelakar kan. Betul. Dia cara penyampaian tu yang membuatkan dia jadi lebih sedih ke, jadi lebih kelakar ke. So, Afnan, thank you very much for joining the podcast. Yeah, boy. Kalau ada kelapangan lagi, bolehlah kita minta Afnan cover lagi anime. Maybe lepas ni topik apa pun kita tak tahu. Topik anime, the top best anime 2020 ke kan? 2021 ke? Kita tak tahu kan? Itu contoh. Memang susah. Tapi kita bukannya ambil daripada pendapat sendiri, tapi kita nak review contoh tajuk yang akan datang ke top 10 mungkin. Spoiler. Anime 2020
top 10 anime 2020 yang direview oleh Crunchyroll ke. So kita tengok anime tu memang betul ke dia layak dekat top 20 ke tak layak ke kan. Itu contoh. Betul. Maybe tu boleh jadi topik kita yang akan datang. Kalau suka, kita kasih like lah podcast ni. Lepas tu kita boleh tahu, kasih komen kat bawah lah. Yep. Okay. Afnan, thank you very much. Sekali lagi, banyak sangat aku cakap thank you kan. No problem. So kalau apa-apa boleh rezeki lagi, boleh join podcast aku lagi. So, sampai di sini saja podcast saya pada hari ini. So, if you guys like it, give a like to this podcast. Give a like, guys. Subscribe. Yes. Subscribe Hayum. Don't forget. Yeah, subscribe Afnan also. Afnan Hafiz punya YouTube channel dan juga Project FZ. No, jangan lupa. So anyways guys, hello. So, sampai di sini saja podcast kita. Terima kasih kerana mendengar podcast ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Matane. Bye. Bye. Bye.